Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala an-naru yu'radu 'alayha 'uduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum wa man zuhziha 'anil nar wa adkhalal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dihormati, bertakwalah kita kepada Allah dalam arti kita mengerjakan segala suruhannya serta menjauhkan diri kita daripada larangannya. Hadirin yang dihormati, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ta'ala beri nikmat sihat kepada kita, boleh kita buat ibadat kepadanya dengan keadaan selamat, dengan keadaan sempurna. Maka pada hari yang bahagia ini, sama-samalah kita muzakarah bertentangan dengan azab kubur. Azab kubur ni adalah satu benda gaib yang wajib bagi kita umat Islam kena iktikad belaka, kena pegang belaka bahawasanya azab kubur ni akan berlaku bila lepas daripada kita mati. Kerana alam yang kita hidup iaitunya 5 alam. Alam yang kita hidup ni 5 alam. Hak kita lepas dah dia panggil alam zarrah. Allah Subhanahu wa ta'ala biasa berfirman, Allah Ta'ala ada berfirman kepada kita ke masa kita duduk di dalam alam zarrah, alastu bi rabbikum qalu bala. Dan kita duduk dalam alam rahim. Sekarang ni kita duduk di alam yang 3, iaitu alam dunia. Dan kita akan menuju alam barzakh ataupun dia panggil alam kubur. Barzakh dengan makna perantaraan dunia dan akhirat. Tu dia panggil alam barzakh yang kita akan hadap lepas pada ni. Dia panggil alam yang keempat. Lepas pada tu Allah Ta'ala bangkitkan kita, dia panggil katanya alam akhirat sebagai alam yang akhir sekali. Alam yang Allah Ta'ala buat keputusan amalan kita yang kita buat di atas dunia ni, ada setengah mereka itu masuk syurga dan ada setengah mereka itu masuk neraka. Hadirin yang dihormati, Allah Subhanahu wa ta'ala dia royak beberapa ayat daripada ayat Al-Quran yang menunjuk bahawasanya azab kubur itu akan berlaku. Azab kubur tu ada. Dan bukan saja kita
bukan saja kita orang Islam i'tikad bahawasanya azab kubur tu ada, bahkan orang ahli kitab daripada Nasara, daripada orang Yahudi, dia i'tikad juga kata azab kubur ni ada. Setengah daripada ayat yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Bermula neraka, api neraka itu dipandaikan kepada orang yang derhaka kepada Allah, kepada orang yang kufur di dalam kubur tu, ghuduwan wa 'ashiyah, pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi Allah Ta'ala pandai api neraka dia tengok. Petang Allah Ta'ala pandai pada api neraka yang dia tengok. Bagi orang yang zalim, bagi orang yang kufur, ingat molek, apabila mati esok duduk dalam kubur, boleh tengok api neraka pagi dan petang, pagi dan petang. Boleh tengok azab neraka pagi petang, pagi petang. Allah Ta'ala pandai dia tengok. Kena ingat molek. Ingat molek, pada masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang di hari ni, Allah Ta'ala ada bagi peluang lagi kepada kita hidup di atas dunia. Lepas pada ni kita mati, kita akan bertemu muka ni. Berapa tahun lagi cuba kita kira molek. Hisab umur kita molek. Setengah daripada setengah mereka tu ada ditipukan oleh penyakit. Masuk hospital, masuk situ, masuk sini, cari bama tu, cari bama ni, kerana penyakit dah banyak. Tapi masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia. Sebab tu kita kena jaga molek. Allah Ta'ala saat itu dia pandaikan pagi dan petang. Salah satu azab yang berlaku apabila orang itu duduk di dalam kubur, sebagaimana satu hadis daripada Bara' bin Azib. Ada orang tanya Nabi SAW, su'ila an azabil kubur, ditanyakan daripada azab kubur. Ada orang tanya Nabi SAW daripada azab kubur. Lalu itulah Nabi SAW dia jawabnya dua golongan daripada orang. Yang pertamanya, kalaulah orang itu mukmin, maka dia sudah dah jawab soal muka nakir tanya tu, man rabbuka? Dia jawab kata Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka? Dia jawab kata Muhammadun nabiyyi. Wa man ikhwanuka? Dia jawab kata al-mu'minuna ikhwani. Dia jawab habis dah. Kalau orang tu orang mukmin, Allah Ta'ala kata sadaqa abdi, benar orang ni, benar orang ni, benar. Lalu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada malaikat, afrishuhu minal jannah, muambillah hapare daripada syurga tu, hapawik dia, hapawik dia, waftahu lahu baban minal jannah, dan membukalah pintu syurga wi dia tengok. Masuk tak boleh lagi kerana tak siapa masuk. Wi tengok belai-belai, wi tengok belai-belai. Mu buka pintu syurga wi dia tengok nikmat syurga. Sikit lagi mu akan duduk di sini, kecak tak boleh lagi kau masa tu. Wi tengok dulu. Wa albisuhu minal jannah, dan mu ambil pakaian hak syurga tu wi dia pakai. Ambil pakaian hak syurga tu wi dia pakai. Wa ya'tihi min tibiha, dan ambil minyak-minyak bau hak syurga tu bau di dia. Kalau orang tu orang mukmin, kalau orang tu orang mukmin, dan kita berharap fak kita tu jadi lagu tu belaka, wi jadi lagu tu belaka, wi boleh pakaian duduk dalam kubur, pakai pakaian hak syurga, duduk di atas haparan hak syurga, wi Allah Ta'ala bukakan pintu syurga, wi kita tengokkan syurga, insya-Allah. Sekiranya kalaulah orang tu orang zalim ataupun orang tu orang kafir, apabila mati orang zalim, orang yang tak sembahyang, orang yang tak buat ibadat kepada Allah, orang yang tak suka dengan benda agama,
orang yang duduk dengan keadaan tak ada takut kepada Allah, itu dipanggil kata orang zalim. Bukan semata-mata kata orang zalim, orang dok godek orang dok kata orang dok. Orang yang dok curi barang orang yang dok makan dadah, demo ni orang zalim. Setelah mana orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasuila 'anil zalimi wal kafir, ditanya daripada orang zalim dan orang kafir, apa bila duk le kubur tu keadaan duk tu lagu mana? Demo ni duk lagu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jawab. Dia kata orang ni setelah mana jawab soal muka nakir, Allah Taala kata ke dia, gazaba abdi, hamba seorang ni dusta ni, bahau ni. Bahau orang ni bahau. Lalu itulah Tuhan perintah kepada mereka, fafrishuhu minan nar, muambillah api neraka tu hapa dia duduk. Dia duduk di atas api neraka. Lepas pada kita mati ni, kalau kita sebagai orang zalim, boleh kecak dah api neraka oleh kubur. Boleh kecak dah api neraka oleh kubur. Dengan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda dalam hadis yang lain, Nabi kata, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Bermula kubur sana itu, kubur tu al-qabru, dengan mana kubur, lubang kubur tu. Dalam istilah bahasa Arab ya ada al-qabru, al-makbarah, ya ada dua. Kalau kata makbarah kawasan kubur tu, kalau kata al-qabru kena ke lubang kubur tu, lubang dia lah hak sana tu. Nabi kata raudatan min riyadil jannah, ada kala dia serupa dengan syurga, serupa dengan kebun daripada syurga bagi orang mukmin. Bagi orang sakni raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar, ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Orang yang kedua ni serupa dok lain neraka dah. Pasal Allah Taala perintah kepada mereka, mereka afrishuhu minan nar, muammilah api neraka hapa dia duduk. Waftahu lahu babam minan nar, dan membuka bagi dia satu pintu daripada pintu neraka. Mereka dak tengok. Mereka dak tengok sekali lagi mudak sini. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana dia berjalan di satu kubur dok kena azab. Nabi berjalan masuk dalam kubur. Jalan-jalan pergi kepada satu kubur. Orang dalam kubur tu Tuhan buka dia tengok orang tu dok kena azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis teriak. Nabi kita menyetok. Teriak. Allah, dia kata umat dia berat weh, dia kata kena azab dalam kubur. Jangan kena azab. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya, "Ya Rasulullah, ma yabkika?" Gapo yang mu teriak ya Rasulullah? Dak berjalan molek-molek khabar mu teriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allah Taala wi aku nampak orang hale kubur ni tengah dak kena azab." Allahu akbar. Dah. Apa? Duduk di atas api neraka. Dia dak tengok pula api neraka tu buka neraka wi dia tengok. Wa albisuhu minan nar. Tu perintah kepada malaikat. Dan mupakalah orang hadat le kubur ni daripada pakaian api neraka. Pakar daripada pakaian api neraka. Ingat wi molek Allah, benda ni benda berat benar ni. Jangan. Ni hak kita nak hadap gini, lepas pada ni ada rakyatnya lepas pada ni. Dak tak dunia tak apalah, nak makan tu nak makan ni boleh makan pala lembu ke makan apa boleh makan. Hari akhirat esok ni le kubur ni ada rakyat ni le kubur hendak hadap hari ni. Jangan bakar pakaian daripada api neraka. Allah Taala bukakan pintu neraka dia dak kau dak tengok. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala wa yudayyaqu lahu, dan Allah Taala sepitkan bagi dia tu qabrahu, akan kubur dia tersepit
hatta takhtalifa adla'u, sehingga tulang rusuk ni selisih. Dok dalam kubur Allah Ta'ala sepekkan kubur saat itu hingga tulang rusuk dia telisih. Kita kapek pitu pun berat dah tangan kita. Gegedah tangan kapek pitu tu gegedah. Hak ni bukan kapek pitu, tulang rusuk kita selisih. Ni hak paling berat bagi mereka yang zalim di atas dunia ni. Bagi mereka yang mabuk, bagi mereka yang suka benda hak pening, benda hak ilegal, bagi mereka yang suka berzina, bagi mereka yang suka gapo ni buat maksiat, yang tak suka buat ibadat, ini balasan dia yang dok di dalam lubang kubur, dok di dalam alam barzakh. Sebab tu ulama dia kata, orang yang dok di dalam alam barzakh, sekiranya dia tu orang yang zalim, dia katanya dia akan tipu beberapa perkara azab. Beberapa perkara azab. Yang pertama, ambil semenjak daripada Malikil Maut tu mari nak ambil nyawa dia. Malikil Maut mari dengan rupa yang hudah, mari dengan rupa yang apa nama tu, yang teruk. Tak ada kira orang tu jadi gapo, jadi tak kenal ke, jadi tak nebel ke, jadi raja ke, jadi puak ke, jadi gapo, Malikil Maut diisi dia sama ya. Sawa'un bainal karim wal hakir. Sama je di antara orang mulia dan orang hina. Dia tak ada kerencai sikit apa. Raja dia tak ada kerencai. Berapa orang dah Malikil Maut ambil raja? Satu Namrud, yang kedua Firaun. Hak dah sebut lah Quran dah. Hak demo dah sembah congek dia pergi ambil mudah-mudah. Telah mana dia turun pak dia ambil demo ni dengan rupa yang hudah, yang busung. Orang hak nak mati tu dia tengok Malikil Maut tu mari, dia gelisah. Allah Ta'ala koci mulut dia tak sewi, dia kecek. Kalau orang mati tu boleh kecek berkali, habis gamuk je. Sahabat tu dia tengok dia gelepar, kecek boleh kena, tak boleh kecek. Allah Ta'ala koci mulut dia. Lepas daripada tu dia senyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Apabila roh siapa di batas hulqum, fok muhuk ramai-ramai duk keliling mayat tu, tengok mata putih ya, nak buat apa tak boleh, nak sekat Malikil Maut kata jangan dah buat teruk sangat. Takkan demo ni orang mulia ni, demo ni jadi naik ni, demo ni jadi puan ni, demo ni jadi tu ni, mu jangan dah buat teruk sangat, nak sekat tak boleh. Kau dah boleh tengok orang mati tu ya. Wa antum wal hal kamu tanzurun, tengok mata putih. Lepas daripada tu sakitnya mati. Sebab Nabi SAW bersabda, "Inna lil maut sakarat." Sesungguhnya bagi mati ni sangat sakit. Tak ada dah sakit yang Allah Ta'ala letak di atas dunia yang paling sakit sekali, nak lebih pada mati tak ada. Kalau orang yang soleh, malaikat kata lagu mana? Malikil Maut kata, "La khaufun alaihim walahum yahzanun." Mu tak usah takut, mu tak usah duka cita. Kerana orang mati ada dua sifat. Orang nak mati, satunya dia takut, kerana tengok Malikil Maut dia takut. Yang kedua dia duka cita kerana dia tinggal dunia ni. Dia kasih kepada dunia. Rumah pitu dia banyak, kebun dia banyak, bini dia jangak, anak dia apa comel, dalam rumah dia apa jangak, dia sayang nak tinggal dunia. Apabila dia tinggal dia rasa duka cita. Sebab tu malaikat kata, "La khaufun alaihim walahum yahzan." Apabila orang zalim dah mati siap dah, dia mau usung pergi kubur. Usung pergi kubur. Bakal usung pergi kubur. Dia dah berjerit. Dia dah menahau di atas pengusung. Aina tazhabun? Muna bagi aku mana? Muna bagi aku mana? Muna bagi aku mana? Di dalam hadis Nabi SAW, dia katanya, suara hak dia dah jerit, dengar habis. Kawan puak-puak menata, mereka manusia je tak dengar. Manusia je tak dengar.
sekiranya kalulah manusia dengar hak yang dak berjerit la sa'iqah, nascaya manusia tu selok gebah. Dia takut kerana di dalam alam barzah tu masih kuat lagi hak dia nak kena. Maka setelah mana orang tanah masuk dalam lubang lahat, orang sipai apa siap, orang pakat kelik tinggal dia dengar selipar orang pakat kelik. Jangan tinggal aku dia menahap. Dah, kerana orang mati ni dia rasa orang hidup. Kita orang hidup tak rasa orang mati. Lepas daripada tu dua malaikat muka dan nakir mari dengan rupanya sangat udah. Suaranya deras sebagaimana lebih deras daripada suara guru. Tanya dia, man rabbuka? Siapa kau Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia jawab kata Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Apa mu jawab kata Allah Tuhanmu, sedangkan orang dak baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, mu dak kedatai mu tak mari sembahyang. Apa orang dak baik saat itu orang kata Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Tuhan lebih besar daripada segala-gala, mu tak gadah pergi ke masjid. Mengaku kata Allahu Rabbi. Di situlah kena berat. Sebab tu Tuhan kata kazaba abdi, dusta ni. Yang ni dusta ni. Dia jawab kena dah, tapi dengan perbuatan dia atas dunia dia bau. Lahir daripada situ kena dak goda di muka nakal tu lebih dahsyat, lebih teruk. Dah sakit dan sebagainya. Lepas daripada tu pula Allah Taala hipatkan dia. Sebagaimana oleh hadis Bara bin Azib, sehingga tulang rusuk dia saat itu selisih. Lagi pula lubang kubur dia saat itu sebagaimana apa nama tu? Rokmo hok orang dok masuk menisai yang mana merah daripada api neraka. Bukan api dunia, api neraka. Api neraka ni kalau kita tengok sekiranya sebesar biji sawi jatuh di atas dunia ni, hancur dunia. Api neraka dok keliling kubur dia tu dalam barzakh. Lepas daripada tu pula seekor ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Hal ni ada dalam hadis sebut. Syuja' dengan makna berani, Aqra dengan makna bubuh, makna bersinar. Ular dia apabila kepala dia tu sangat-sangat bersinar, dah kata ular tu sangat bisa. Tuhan hantar mari sekali ketik sekali itu sakitnya 70 tahun. Sekali ketik 70 tahun duk sakit, duk berada dalam kubur. Berapa kali ketik kita duduk dalam kubur tu, orang panggil kata azab kubur. Dengan sebab tu setelah mana Allah Ta'ala dah beri peluang lagi kepada kita, dia hari ni Tuhan dah beri peluang lagi kepada kita, usahalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak ada ni ada salah belaka. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dihormati, sama-samalah kita bertaubat kepada Allah. Benda ni nyata-nyata yang Allah Ta'ala royak, nyata-nyata yang Nabi saat itu royak. Tentulah benda ni akan berlaku sekiranya kalaulah kita tak ada nak bertaubat kepada Allah. Kerana mati ni dia tak ada kira tua ke muda. Tua ke muda dia tak ada kira. Orang mati ni siapa masa dia mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila siapa masa mati, malaikat tu dia mari selalu. Dia tak lewat dan dia tak mari dulu. Maka orang mati apabila pak dia mati, dia tengok azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata lagu mana? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalulah Allah Ta'ala wi aku lewat sikit mati,
fa saddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah dah, aku nak wis sedekah dah, dan aku nak jadi dah orang yang soleh. Pasal berat sangatnya aku tengok azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin yang dihormati, sama-samalah kita usaha istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi Allah taala bagi peluang kepada kita. Semoga Allah taala selamatkan kita hidup dunia dan di dalam alam barzakh dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dihormati, sama-samalah kita jagakan diri kita, usahalah diri kita supaya kita dapat mati dengan husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, nescaya mereka itu akan masukkan syurga. Ulama kata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, Allah taala tak menggerakkan mulut seseorang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah, melainkan Allah taala apungkan dosa dia tu habis. Dengan sebab tu, setelah mana kita nak kepada kalimah la ilaha illallah, banyaklah kita tahlil, banyaklah kita zikir, supaya Allah Subhanahu wa taala hidayah dan apabila kita nak mati. Sebab tu ulama tasawuf dia kata lagu mana? Faedah bagi mereka yang berzikir tu suara tu baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila dia nak mati, syaitan tu mari tipu dia. Kerana semua orang nak mati, syaitan mari tipu belaka. Dah ke? Suruh mati di atas agama Yahudi lah, suruh mati di atas agama Nasrani lah. Tapi Allah Ta'ala dengarkan suara la ilaha illallah, lalu itulah dia pengucap la ilaha illallah. Kerana orang mati semua, tak ada kira alim ke jahil ke, kena mengajar belaka pada masa tu. Kerana dia dok sibuk dengan dia nak mati. Lakinu mautakum, adalah menghajar orang nak mati daripada kamu. Hasan Al-Basri, setelah mana dia pergi hantar seorang mati masuk dalam kubur, dah ke? Dia pergi hantar orang mati sampai kubur, dia tengok orang buh orang mati dalam lubang lahat, dah ke? Demo kamu bos siap kelik mari makan nasi tak lalu, makan nasi tak lalu. Kerana apa? Kerana teringat diri dia kalau duduk situ bagaimana, sehingga dia saat itu sakit dengan sebab dia ingat kepada mati. Dan ada hadis Nabi SAW, satu hadis maksudnya, sekiranya binatang tu dia tahu kata dia tu kena azab kubur, kalulah binatang tu dia tahu kata dia tu kena azab kubur, nescaya binatang tu kuh. Buat apa? Dia tu tak jauh makan, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat apa kita manusia,
kita tahu dah kata azab kubur tak ada. Buat apa kita tak bergaduh beribadat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itulah satu perkara yang besar yang pasti kita tu sama-sama berfikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa 'adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimissalah.